Slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan rakan-rakan sekalian. Okey, kami akan membentangkan soalan 5 yang bertajuk keistimewaan perayaan di Malaysia melalui subjek MPU 21032 Penghayatan Etika dan Peradaban. Tetapi izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, nama saya adalah Muhammad Aziz Iskandar bin Muhammad Asmawi. Nama metrik saya adalah 10 DE 21F 1019. Ahli-ahli yang lain? Okey, nama saya Muhammad Aiman bin Syahrudin, nombor matrik 10 DEE 21F1005. Okey, nama saya pula Muhammad Aiman Irfan bin Muhammad Atan. Nama matrik saya 10DE 21F1043. Okey, nama saya Ahmad Ifriza bin Muhammad Yusof. Nombor matrik 10DE 21F1003. Okey, terima kasih. Next slide. Okey, seperti yang anda lihat di dalam slide ini, terdapat 2 persoalan. Okey, untuk persoalan yang pertama, jelaskan pengertian perayaan. Apakah maksud perayaan dari segi umum? Okey, perayaan adalah suatu aktiviti yang disambut oleh sesebuah masyarakat ataupun kaum. Kebiasaannya, sesuatu perayaan itu disambut oleh sesebuah masyarakat ataupun kaum adalah bertujuan untuk memperingati peristiwa penting yang pernah berlaku pada suatu masa dahulu. Selain itu, perayaan juga akan disambut berdasarkan agama yang dianuti dan di negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum seperti di negara kita sendiri, terdapat pelbagai jenis perayaan untuk disambut pada setiap tahun. Okey, negara Malaysia juga terdiri daripada 3 kaum yang majoritinya daripada kaum Melayu, Cina dan India. Pastinya berpeluang untuk menyambut perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri bagi kaum Melayu, Hari Raya Korban juga kaum Melayu, Tahun Cina bagi kaum Cina, Deepavali bagi kaum India dan sebagainya. Di samping itu, masyarakat negara ini mengamalkan amalan berkongsi perayaan dan menghormati perayaan kaum lain. Tambahan pula, melalui perkongsian perayaan, perpaduan dan kesepakatan masyarakat di negara kita sedikit sebanyak dapat diutuhkan dan dieratkan antara satu sama lain. Langkah ini juga menyumbang kepada Malaysia untuk terus membangun dan menuju ke arah maju dan makmur. Okey, so selesai untuk persoalan yang pertama. Okey, untuk persoalan yang kedua, berikan 3 contoh perayaan yang diraikan bagi masyarakat India di Malaysia. Okey, perayaan bagi India terlalu banyak tapi saya akan bagikan 3 sahaja. Okey, antara 3 contoh yang Rizal, tolong pergi ke next slide. Okey, terima kasih. Okey, 3 contoh perayaan yang ada di sini adalah Deepavali, Thaipusam, Tamil New Year ataupun dalam erti kata bahasa Hindu, Chittirai Putandu. Okey, huraiannya saya akan bagi tahu di dalam slide ini. Okey, Deepavali terlebih dahulu. Okey, perayaan ini disambut oleh masyarakat Hindu. Ianya dirayakan pada bulan gelap bernama Aipasi pada bulan Oktober dan November. Deepavali bermaksud sebarisan pelita. Dengan memasang pelita, mereka percaya bahawa kecerahan mengatasi kegelapan, kebaikan mengatasi kejahatan, keadilan mengatasi kezaliman dan kebijaksanaan mengatasi kejahilan. Di pagi hari, masyarakat Hindu akan menyucikan tubuh badan dengan memakai sedikit minyak di kepala dan mandi. Kemudian mereka bersembahyang di rumah atau di kuil-kuil. Selepas bersembahyang, mereka berkunjung ke rumah kaum keluarga. Kebiasaannya, selalunya suri rumah akan menyediakan kotak kocak kecil berisi manisan dan membawa bersama bila berkunjung ke rumah saudara mara mereka. Di kebanyakan rumah, ronggoli iaitu lukisan yang dibuat daripada tepung beras berwarna-warni akan menyambut tetamu di hadapan rumah. Sekian daripada perayaan di Bali. Okey, sekarang saya akan memberikan uraian bagi perayaan Thaipusam pula. Hari Thaipusam merupakan hari yang menunaikan nazar dan menebus dosa atau memohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan sepanjang tahun. Bukan semua penganut Hindu akan menunaikan nazar. Nazar ialah memohon hajat kepada Dewa Murugan
Dan jika permohonan dikabulkan, maka satu acara tertentu diadakan sebagai tanda kesyukuran. Biasanya, murid yang akan meneruki peperiksaan, ini adalah contoh, wanita yang berhajat untuk mengandung tapi belum mendapat kurniaan ilahi, lelaki yang meminta nazar semoga ibu bapanya selamat daripada pembedahan wahimah dan sebagainya. Pada hari itu, mereka akan membawa susu yang diisi dalam belanga kerana susu itu dianggap paling suci. Susu ini diisikan dalam belanga tembikar atau kini dalam belanga aluminium. Walau bagaimanapun, bukan semua penganut Hindu membawa belanga berisi susu ini dalam kuil. Walau bagaimanapun, hal ini dikatakan demikian kerana pembawaan belanga bukanlah kewajipan dalam meraihkan kebesaran Tuhan mungkin. Okey, so kita beralih kepada Tamil New Year. Okey, seperti saya katakan tadi, Tamil New Year dalam bahasa India adalah Chittirai Putandu. Okey, so Putandu atau lebih dikenali sebagai Tahun Baru Tamil ialah sambutan hari pertama Tahun Baru Tamil secara tradisi pada pertengahan April oleh orang-orang yang berasal dari Tamil di Tamil Nadu dan Puducherry di India dan oleh penduduk Tamil di Malaysia, Singapura dan Sri Lanka, khususnya di Malaysia. Orang ramai menyapa satu sama lain pada hari ini dengan berkata, Inya Tamis Putandu Nazbal Tukal. Ini adalah selaras dengan kalender solar Hindu. Orang Tamil percaya bahawa pada hari Tahun Baru Tamil itulah Tuhan Brahma memulakan penciptaan dunia. Hari bermula dengan melihat kani, iaitu masuk kani adalah pemandangan bertuah pada waktu subuh. Dan lebih afdal adalah waktu selepas subuh. Dengan cakapkan bahawa memulakan tahun baru dengan melihat perkara-perkara yang baik atau menguntungkan akan membawa nasib yang baik bagi sepanjang tahun. Perkara yang bertuah termasuk perhiasan emas, perak dan sebagainya. Ini diikuti dengan mandian ritual dan lawatan ke kuil untuk berdoa pada tahun baru yang makmur dan bahagia. Okey, saya ingin tambah sikit. Maksud ritual Okey, di Tamil Nadu, ritual yang ketat untuk memastikan kesejahteraan kesejahteraan dan kemakmuran keluarga mereka. Tradisi yang paling popular adalah melihat kani pada waktu subuh dengan harapan membawa tuah. Orang ramai dalam kemunculan riang dan kenduri bertukar hadiah antara satu sama lain. Kanak-kanak sangat teruja pada masa putandu kerana mereka menerima hadiah kecil atau wang tunai daripada ibu bapa dan saudara mara mereka. 14 April juga merupakan hari tahun baru Bengali Nama Barsha yang bermula dengan perabak Paris perayaan awal pagi dengan lagu dan tarian menyambut tahun baru. Di Kerala Vishu disambut oleh Malayalis memperingati permulaan tahun baru astronomi dalam kalender Malayalam. Okey, sekian daripada saya. Okey, kemudian saya berikan slide seterusnya kepada Aiman Irfan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Azri. Okey, kita beralih ke next slide. Okey. Okey, persoalan yang saya dapat adalah huraikan tradisi perayaan yang diamalkan oleh masyarakat India di Malaysia. Okey, perayaan yang saya pilih adalah perayaan Hari Deepavali, perayaan Hari Thaipusam dan perayaan Tamil New Year. Okey. Untuk perayaan Hari Deepavali, dia mempunyai banyak tradisi, tapi saya cuma memilih 2 sahaja untuk setiap perayaan tersebut. Okey. Tradisi yang pertama adalah mandi minyak. Okey. Penganut Hindu akan menjalani mandi minyak kerana dia melambangkan penyucian badan dan semangat. Okey, selepas upacara penyucian yang melambangkan permulaan yang baru, penganut Hindu seterusnya akan mengunjungi kuil di mana patung dewa Hindu akan dikalungkan dengan kalungan bunga. Okey. Yang seterusnya kita beralih kepada tradisi yang kedua, iaitu hiasan bunga halus. Okey, pada pintu rumah masuk penganut Hindu, diorang akan buat satu hiasan yang berbentuk kolam bulat, iaitu hiasan bunga halus yang dilakarkan di tanah yang biasanya dia diperbuat dari pelbagai bijiran yang berwarna, akan diletakkan di setiap di hadapan pintu masuk rumah tersebut. Okey. Seterusnya kita akan beralih kepada perayaan Hari Thaipusam. Okay.
Untuk hari Thaipusam, saya memilih tradisi berpuasa selama sebulan. Okey, penganut agama Hindu akan berpuasa selama sebulan untuk tujuan dia untuk membersihkan jiwa. Okey, dalam tempoh sebulan tu mereka akan berpuasa dengan makan macam sayur sehari sekali dan akan sentiasa mengunjungi kuil. Okey, 24 jam sebelum menyambut Thaipusam pula mereka akan berpuasa sepenuhnya. Okey. Okey, yang seterusnya adalah menyucuk logam atau besi. Okey, penganut Hindu ni diorang akan menyucuk logam ataupun besi yang menembusi kulit tubuh mereka. Macam diorang cucuk dekat tubuh, lidah, pipi dan anggota badan yang lain. Okey, diorang buat ni untuk bertujuan untuk membersihkan dosa, kepercayaan mereka lah, untuk membersihkan dosa dan menyucikan diri. Okey. Mereka akan berkumpul beramai-ramai sambil membawa kavadi. Okey, biasanya pembawa kavadi ni dia berada dalam keadaan terpukau sambil mengikut rentak lagu yang dimainkan. Okey. Yang seterusnya saya akan beralihkan kepada perayaan Tamil New Year, iaitu tradisi yang seterusnya adalah untuk Tamil New Year ni adalah mandi pagi. Lepas tu mereka akan memakaikan pakaian baru. Okey, penganut Hindu dia akan mandi pagi tau pada hari perayaan Tamil New Year tu. Lepas tu mereka akan memakai pakaian baru. Macam kita sebagai Islam raya Aidilfitri pakai baju Melayu yang baru. Kalau mereka adalah pakaian adat mereka kan, macam sari. Okey, mereka akan memakai pakaian baru untuk pergi ke kuil seawal pukul 6 pagi lagi. Okey, apabila diorang sampai ke kuil tu, ahli keluarga yang muda dia akan memohon restu daripada ibu bapa dan datuk nenek mereka. Lepas tu kaum wanita yang di rumah akan menyediakan manis-manisan dan makan tengah hari berlaraskan daun pisang untuk keluarga mereka. Okey. Okey, yang seterusnya adalah menyusun buah-buahan. Menyusun buah-buahan, kelapa, daun sirih, kacang bunga, silin dan serta emas. Okey, pada ni kan, pada setiap pagi mereka akan bukan setiap pagi, sementara apabila malam menjelang sambutan Tamil New Year ni, kaum wanita dalam sebuah keluarga dia akan menyusun buah-buahan, kelapa, daun sirih, kacang, bunga, siling dan emas di dalam sebuah dulang yang besar dan lampu minyak akan dinyalakan. Okey, selepas diorang menyusun semua tu dalam dulang yang besar, lepas tu diorang akan memasangkan lampu minyak, menyalakan lampu minyak. Okey. Melihat dulang yang disediakan sebaik bangun pagi. Okey. Diorang akan lihat dulang tu sebaiknya bangun pagi sebab itu dianggap sebagai membawa rezeki dan upacara ini dia dikenali sebagai kani rangkaian. Okey. Itu saja daripada saya. Okey Aiman, slide yang seterusnya. Silakan. Terima kasih Aiman Irfan. Okey, terima kasih Aiman Irfan. Okey, saya akan terangkan 3 ciri keistimewaan bagi setiap perayaan yang telah dibentangkan. Okey, saya akan bagi 3 contoh bagi perayaan Thaipusam, saya bagi 3 contoh, perayaan Deepavali saya akan bagi 3 contoh dan perayaan Cittirai Putandu saya akan bagi 3 contoh. Contoh pertama adalah perkhidmatan menggunting rambut diadakan di luar kuil. Selain itu, pelbagai cara menyelesaikan diri dilakukan bagi menunjukkan mereka memohon ampun, seperti dia mencucuk logam dan besi ke tubuh badan. Seterusnya, bagi perkara tersebut untuk memohon
ampun agar dosa mereka diampunkan. Kabadi akan dibawa atau dijunjung atas bahu atau di atas kepala. Okey, untuk perayaan Deepavali pula, kolam menjadi penyeri rumah. Seterusnya makanan sedap pada hari Deepavali. Demo akan masak makanan yang sedap seperti especially macam kari, itu makanan tradisional untuk masyarakat India. Seterusnya, tempoh sambutan Deepavali berbeza mengikut tempat. Bagi negeri lain dia punya perayaan dia tak sama. Kalau untuk perayaan Deepavali, sambutannya berbeza. Okey. Untuk perayaan Citerai Putandu, Tamil New Year, warga Tamil di seluruh dunia memulakan permulaan baru dengan meraihkan perayaan Citerai Putandu atau Tahun Baru Tamil pada hari Ahad. Seterusnya, pada masa itu merupakan masa untuk meraihkan permulaan hari baru bagi meraih kemakmuran. Seterusnya, keistimewaan makan tengah hari. Citerai Putandu adalah hidangan sebanyak 14 jenis makanan. So saya serah slide seterusnya kepada Rizal. Thank man. Rizal, next slide seterusnya. Silakan. Okey, saya akan jelaskan 3 langkah bagi mengekalkan tradisi perayaan tersebut. Okey, langkah bagi mengekalkan tradisi perayaan tersebut ialah ia dapat mengekalkan pelbagai adat resam dan kepercayaan untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Okey, dengan itu, apabila kita mengamalkan tradisi kekeluargaan sendiri dalam kehidupan seharian, ia dapat mengeratkan silaturahim antara kekeluarga. Selain itu, dapat memberi sokongan semua aktiviti kebudayaan kesenian, menentukan khazanah budaya bangsa diteruskan oleh generasi yang akan datang. Seterusnya, memastikan adat kekeluargaan diamalkan oleh generasi muda dan tidak ditelan zaman. Okey, yang kedua, mengekalkan tradisi kekeluargaan menjamin identiti kekeluargaan. Okey, dengan itu kita boleh amalkan tradisi dalam kehidupan seharian. Dengan seterusnya, ambil berat terhadap keluarga dan yang mengabaikan tradisi tersebut supaya tradisi itu semakin lama semakin diteruskan. Dan seterusnya, menyambut perayaan di kampung, menjelaskan kepentingan mengamalkan tradisi kepada anak cucu. Dengan itu, supaya anak cucu cicit kita tahu akan tradisi yang kita lakukan dalam ahli keluarga kita. Okey, yang ketiga, kita mestilah sentiasa mengamalkan tradisi kekeluargaan supaya warisan nenek moyang dapat diwarisi oleh generasi yang akan datang. Dengan ini, ia akan mengeratkan hubungan antara keluarga, menaikkan imej keluarga, mengekalkan tradisi supaya tidak ditelan zaman, dan itu mengekalkan identiti setiap kaum. Kejap. Slide belakang Ustaz. Okey, yang tu bukan keluarga tapi keluarga. Okey. Tak apa. Okey. Slide yang rumusan. Okey. Okey, rumusan yang kita dapat daripada slide ni ialah, pada pendapat kami, tradisi sebegini haruslah dikekalkan oleh masyarakat kita. Tidak kiralah tradisi kaum India, kaum Cina maupun kaum Melayu, kerana suatu tradisi melambangkan suatu kaum. Seterusnya, cadangan kami untuk terus kekalkan tradisi di hari perayaan kaum India ialah masyarakat India sendiri haruslah
mengamalkan tradisi di setiap perayaan pada tiap-tiap tahun agar ia tidak pupus di telan zaman. Pengajaran yang kita dapat sebagai manusia perlu mempelajari dan mengetahui pelbagai perayaan dari setiap kaum dari segi kaum Melayu, Cina dan India supaya kita dapat mengenal pasti dan seterusnya dapat meningkatkan semangat inquiry dalam diri seseorang individu tersebut. Okey, terima kasih Rizal. Okey, untuk akhir sekali saya ingin berterima kasih kepada tuan yang sudi mendengar kami punya pembentangan. Okey, yang baik semua datang dari Allah dan yang buruk semua datang dari kami sendiri. Itu saja, sekian, terima kasih. Sekian.